Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, bertemu lagi kita dalam Majlis Adz-Dzakhirah Al-Musyarrafah yang telah kita bersama-sama bermudzakarah tentang perkara-perkara yang harus bagi seorang mukmin itu tidak boleh lepas daripada pengetahuannya, tidak boleh lepas daripada dalam kehidupannya untuk mengetahui serba-serbi sedikit sebanyak yang wajib syar'an, yang wajib aqlan, yang wajib dzauqan berkenaan dengan agamanya, berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkenaan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk kehidupan hamba-hambanya di dunia. Kita di pengajian yang lalu telah mengambil perkara yang penting, di antaranya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bincangkan juga tentang yang berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Juga kita baru sahaja di pengajian yang lalu kita bincangkan berkenaan dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pada kali ini insya-Allah, untuk kita tidak panjangkan lagi, kita terus masuk kepada pembincangan kita pada pengajian kali ini, pada masalah ataupun pada pembincangan tentang Rasul, tentang Rasul-Rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan, yang wajib kita ketahuinya. Yang wajib kita ketahui daripada kalangan Rasul ini mempunyai, mereka ini ramai, kerana umat manusia ini daripada zaman dahulu sehingga sekarang berjuta-juta tahun lamanya. Jadi para Rasul ini yang telah disebutkan di sebahagian riwayat bahawasanya bilangannya itu 313 orang, dan Nabi itu ramai. Beza antara Rasul dan Nabi ialah Rasul ini datang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat yang baru, yang mana syariatnya itu diguna pakai. Kadang-kadang syariatnya itu berlainan daripada Nabi ataupun Rasul yang sebelumnya, dan disuruh Rasul ini untuk berdakwah, menyampaikan syariat yang baru itu. Dan ini bilangannya 313 orang di sebahagian riwayat, ada yang mengatakan ianya lebih daripada itu. Adapun Nabi, mereka ini yang diutuskan, ada dua makna. Makna yang pertama, mereka ini ialah orang-orang yang saleh, yang mana mereka ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan syariat Rasul sebelumnya. Dia dan tidak disuruh untuk menyampaikan. Ianya lebih kepada kaitan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kaitan nubuwah. Kaitan nubuwah ialah kaitan antara dia dengan Tuhan. Kaitan rusul ataupun rusul ialah risalah, ialah kaitan dengan makhluk yang lain, iaitu menyampaikan. Jadi mengikut, kalau Rasul ini, setiap Rasul itu ialah Nabi, kerana seorang Rasul itu mempunyai kaitan dengan Allah, iaitu dari segi nubuwah, dan dicampurkan ataupun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan untuk apa yang dia dapat daripada Allah itu disampaikan. Itu dipanggil kaitan risalah, iaitu dengan masyarakat. Tapi nubuwah seorang Nabi hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan risalah, iaitu menyampaikan. Jadi setiap Rasul itu Nabi, bukan setiap Nabi itu Rasul. Jadi yang perlu kita ambil faham, yang kita perlu kita hafal, dan seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, makna wajib kita tahu pada para malaikat, wajib yang kita tahu pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sama sahaja syarahannya pada Rasul-Rasul, 25 Rasul yang wajib kita ketahui, iaitu nama-nama ini jangan kita ingkari kerasulannya, jangan kita ingkari risalah yang dibawanya, jangan kita ingkari nubuwahnya, jangan kita ingkari kemuliaan mereka dan sifat-sifat mereka yang wajib, sifat-sifat mereka yang mustahil,
dan sifat yang mungkin bagi mereka, seperti mana yang dibincangkan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, kemudian katanya para rasul adalah ramai. Kita wajib mengimani mereka dan keseluruhan para nabi. Wajib kita imani, kita yakini, kita pegang dengan seluruh nabi dan rasul. Seluruh 25 ni hanya sebahagian. Kenapa? Ianya yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga kitab-kitab 4, bukan kitab 4 sahaja, ada lagi loh ataupun catatan ataupun papan yang yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, tetapi yang diturunkan ataupun disebutkan dalam Al-Quran ialah 4. Begitu juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ramai, tetapi yang disebutkan dalam nas Quran dan hadis ialah itu 10 yang wajib kita ketahui. Begitu juga para nabi itu ramai, kita imani semuanya bahawa mereka ini adalah orang yang amanah lagi terpercaya. Kita beriman dengan mereka bahawa mereka mempunyai sifat yang wajib yang mesti ada, iaitu sidq, amanah, tabligh dan fatanah. Mereka ini orang yang jujur, mereka ini orang yang amanah, mereka ini orang yang yang tabligh, yang menyampaikan apa yang telah ditugaskan, dan mereka ini orang yang fatanah, yang bijak pandai, yang cerdik, orang yang bukan orang yang tidak siuman, orang yang jahil, orang yang tidak cerdik. Itu yang perlu kita semai dan semati di dalam diri kita. Kemudian katanya bahawa mereka ini adalah orang yang amanah dan lagi terpercaya. Kita wajib mengenali 25 orang rasul daripada mereka. Adapun yang di kalangan rasul-rasul yang ramai, lagilah nabi, lagi ramai. Yang wajib kita tahu, yang kita kenal ialah 25 orang ini yang sahaja, yang bagusnya kita hafal. Yang bagusnya kita hafalkan anak-anak kita. Daripada kita menghafal yang lain, kita hafalkan nama-nama kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama ini yang kita nak kita panggil nanti di hari akhirat, yang di hari kiamat. Di dalam Sahih Bukhari, di hari kiamat nanti, orang-orang semuanya ketika mana di padang mahsyar sudah ketakutan, mereka ini sudah bermandikan peluh dan matahari di atas kepala mereka, dalam keadaan yang sesak, dalam keadaan yang terdesak. Ketika itu mereka mencari syafaat. Daripada siapa? Daripada nabi-nabi, daripada nama-nama nabi yang kita akan sebutkan ini. Kalau kita tidak hafal, kalau kita tidak ikut mereka, lagi-lagi bagaimana kita ini akan mendapat syafaat mereka. Jadi sekarang ini insya-Allah kita menyebutkan nama mereka untuk mendapat keberkatan waktu kita dan juga pengajian kita dalam Dakhirah Musyarrafah, dan kita menyebutkan sedikit sebanyak tentang mereka yang simple. Kalau kita nak bacakan tentang sirah mereka ini, ya Allah, panjang. Wajib kita ini kena mengetahui tentang mereka. Mereka ini bukan calang-calang orang. Mereka ini orang stars di langit, bintang-bintang di langit. Kalau di dunia ni ada bintang-bintang artis, bintang stars di sini sana, pemainlah star-star ni. Mereka ini star-star di akhirat nanti. Mereka ini pemimpin segala makhluk, umat. Baik, yang pertama kita mengambil 25 rasul. Yang pertama ialah Adam alaihi salam. Mestilah kita tahu Nabi Adam AS bapa kepada kita, ayah seluruh Bani Adam ialah Nabi Adam AS. Bani Adam ialah anak-anak Adam. Jadi Adam AS dipanggil Abul Bashar, ayah kepada seluruh umat manusia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya. Subhanallah, ketika mana Allah ciptakan tanah, daripada tanah begitu Allah ciptakan, yang mana tingginya itu 60 kali hasta tinggi. Dan kata Nabi SAW, tingginya itu berkurangan daripada generasi ke generasi sehinggalah ke zaman kita, sehingga ke akhir zaman nanti, yang mana Nabi Adam AS Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan 4 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dengan tangannya, dengan sendirinya, yang ini dengan terus menerus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini ciptanya itu daripada mani, kemudian dan sebagainya keluar daripada ibu ayah, tetapi Allah ciptakan Nabi Adam AS terus, khalaqahu biyadi, yakni ciptanya itu terus tanpa ibu dan ayah. Orang-orang Kristian mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan kerana tidak berayah. Nabi Adam AS tidak berayah dan ibu. Subhanallah. Yang kedua yang Allah Subhanahu muliakan Nabi Adam AS ialah Allah tiupkan padanya ruhnya.
nafakha fihi min ruhi thumma nafakha fihi min ruhihi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat-malaikat Allah bersujud kepada Adam. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dia seluruh nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma', segala nama-nama benda-benda, segala tentang ilmu ialah Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana belajar nama, belajar kalimat itu juga ialah suatu ilmu. Orang yang tahu kalimat yang lebih banyak daripada kita, itu dikira alim daripada kita. Baik. Itulah Nabi Adam alaihissalam, yang mana kita ini mendapat legasi daripada Adam alaihissalam, sifat-sifatnya dan juga perkara yang telah dilakukan kepada kita oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Adam alaihissalam dan isterinya diciptakan. Hawa, ibu kita Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Kemudian Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam seorang nabi yang sempat dengan Nabi Adam. Beliau sempat dengan Nabi Adam lebih kurang 308 tahun dengan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun. Umurnya 1000 tahun seperti mana dalam riwayat. Tetapi beliau telah memberi sedekah daripada umurnya itu lebih kurang 30 atau 60 tahun kepada anaknya Daud alaihissalam, seperti mana yang telah riwayat dalam riwayat yang sahih. Jadi daripada 1000 tahun itu Nabi Idris alaihissalam sempat dengan Nabi Adam, bertemu dengan beliau selama 308 tahun lamanya. Jadi dan beliau ini, Nabi Idris alaihissalam, kita sudah tahu bahawasanya dialah nabi selepas Nabi Adam dan juga Nabi Syith. Syith ini ialah seorang nabi, bukan rasul. Seorang nabi setelah Nabi Adam ataupun rasul Nabi Adam alaihissalam, Syith, bukan rasul. Tetapi selepas daripadanya rasul ialah Idris, Nabi Idris alaihissalam, yang mana beliau ini terletaknya sekarang ini di langit yang keempat. Tidak ada seperti mana kisah yang masyhur yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga sebagian riwayat-riwayat yang lain, beliau ini naik dengan Jibril alaihissalam, kemudian duduk di langit yang keempat. Baik. Selepas Idris alaihissalam, datanglah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam lebih kurang 10 kurun. Ya, ini 1000 tahun lamanya antara Nabi Nuh dan juga Nabi Adam alaihissalam. Dan gelaran Nabi Nuh ialah Abul Bashar yang kedua, ayah kepada manusia yang kedua. Kenapa? Kerana di zaman Nabi Nuh alaihissalam ialah orang yang pertama menyembah berhala, kaum yang pertama yang menyembah berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka dengan banjir yang besar, yang dahsyat, sehingga tidak ada yang hidup di atas muka bumi ketika itu kecuali mereka yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang mana banyak riwayat, ramainya, tetapi banyak riwayat ataupun riwayat yang paling banyak menyebutkan bilangan yang di atas bahtera Nabi Nuh di kalangan Bani manusia ialah 80 orang. Jadi seluruh manusia di zaman sekarang ini ialah daripada zuriat 80 orang yang di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam, kerana ketika itu banjir yang besar itu tidak ada yang selamat kecuali yang berada dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau juga digelar sebagai awal rasul selepas lemas seluruh daripada. Subhanallah. Dan kuburnya itu di Masjidil Haram seperti mana di sebagian riwayat. Seterusnya Hud alaihissalam daripada kabilah Ad Iram, seperti mana dalam surah Fajar, Iramadatil Imad. Kabilah Ad ini ada dua dalam sejarah. Ad yang pertama iaitu Ad Iram, dan juga Ad yang kedua itu bukan Ad di kaum Nabi Hud alaihissalam. Dan Nabi Hud alaihissalam ialah Nabi pertama, Nabi yang Arabi. Nabi pertama yang Nabi Arabi, walaupun bahasa Arab itu ialah bahasa Nabi Adam sendiri alaihissalam, tetapi Nabi Arabi yang duduk di Jazirah Arab ialah Nabi Hud alaihissalam, iaitu terletaknya itu di Yaman, di Hadramaut Yaman, yang dinamakan ketika itu sebagai Ahqaf.
Ahqaf, seperti mana dalam surah Al-Quran yang dinamakan surah Al-Kahf, wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Baik, jadi Nabi Arabi, iaitu Nabi yang duduk di tempat Arab itu ada 4 orang, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh. Nabi Hud di Yaman, Nabi Saleh juga ada kaul mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di bahagian atas Yaman, di Hijaz, ada yang mengatakan di Syam. Nabi Shu'aib alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasa, adapun bahasa Arab itu memang bahasa Nabi Adam alaihi salam, juga ada riwayat mengatakan Nabi Nuh juga bercakap dengan bahasa Arab. Nabi Ismail juga bercakap dengan bahasa Arab. Itu ada sebahagian khilaf antara adakah Arab ini dari segi duduk di tempat Arab ataupun ataupun mereka yang bercakap dengan bahasa Arab. Itu ialah suatu perselisihan pendapat di antara ulama. Daripada perselisihan pendapat inilah keluarlah statement yang bermacam-macam, masalah-masalah yang lain berkenaan dengan Nabi Arabi itu siapa. Ada yang kata 4, ada yang kata yang lebih. Baik, itu tak menjadi masalah, tidak ada menjadi perbincangan kita pada kali ini. Baik, jadi Nabi Hud alaihissalam kuburnya itu sudah mustafadah, sudah tawatur kuburnya itu di Yaman, di Hadramaut. Yang mana ada riwayatnya daripada Sayyidina Ali, datang seorang itu daripada Yaman, bertanya Sayyidina Ali kepada beliau, kamu datang daripada mana? Aku datang daripada Hadramaut. Maka kata Sayyidina Ali, pernah tak kamu ataupun ada tak kamu melalui satu kawasan yang begini? Di situ ada kubur Hud alaihi salam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan riwayat-riwayat yang lain. Baik, selepas Hud alaihi salam, daripada Hud alaihi salam inilah kemudian diriwayatkan bahawasanya penulisan Arab itu bermula daripada tulisan tangan. Kebanyakan Arab ini tidak menulis dengan tulisan, mereka ini banyak menghafal. Tetapi pertama sekali yang menulis itu ialah di zaman Hud alaihissalam, lalu berpindah ke Iraq, lalu masuk kembali ke tanah Makkah, kan tanah Arab. Itu panjang ceritanya. Kemudian kita berpindah daripada selepas Hud alaihissalam, Sayyidina Saleh alaihissalam juga Nabi Arabi, yang mana tempatnya itu di Hijr, kaum Hijr. Hijr ini ialah antara Hijaz dan juga antara Tabuk, juga di kawasan Arab. Jadi juga ialah Nabi yang duduk di kawasan Arab, Jazirah Arabiyah. Juga Saleh alaihissalam yang mana diutuskan kepada kaum Thamud. Kaum Thamud. Baik. Selepas daripada kaum Saleh alaihissalam, kita sampailah kepada Abul Anbiya. Abul Anbiya ini Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana daripada Nabi Ibrahim inilah digelar Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, ayah kepada segala nabi, kerana daripada anak-anak itulah datangnya seluruh anbiya yang selebihnya. Sekarang ini yang telah kita baca nabi-nabi ialah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, 5. 20 yang lain rasul-rasul yang setelah daripadanya itu ialah daripada yang pertama itu ayahnya itu ialah Ibrahim alaihissalam, kemudian pecah daripadanya 19 orang itu ialah nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang di bawahnya. Seperti mana yang kita akan belajar. Kita akan cuba sebutkan sedikit sebanyak tentang mereka. Baik. Antara Ibrahim alaihissalam dengan Nuh. Jadi Nuh itu dengan Nabi Adam 10 kurun. Daripada Nuh kepada Ibrahim itu pun 10 kurun, 1000 tahun. Subhanallah. Jadi daripada Nuh, jadi bermakna daripada Ibrahim ke Adam lebih kurang ada 2000 tahun, 20 kurun. Seperti mana yang disebutkan di sebahagian riwayat yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya. Jadi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini mempunyai adik-beradik yang adiknya bernama ataupun abangnya, saudaranya yang bernama Haran. Ibrahim dengan Haran. Ada seorang lagi bernama Tahur bin Tarah. Ibrahim bin Tarah. Tarah ialah ayahnya. Kenapa saya sebutkan adik-beradiknya? Kerana ada kaitan Nabi yang di bawahnya itu ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim yang keluar daripada adik-beradiknya yang lain. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam mempunyai
yang digelar sebagai Abul Anbiya, mempunyai dua orang anak, iaitu Ismail dan juga Ishaq. Ismail yang lahir dahulu, kemudian baru Ishaq. Sayyidina Ishaq alaihi salatu wassalam lahirnya itu setelah 14 tahun daripada kelahiran Nabi Ismail. Itu yang pertama. Itu anak-anak Ibrahim, dua orang. Nabi Ibrahim ini mempunyai anak saudara. Kalau kita lihat Ibrahim bin Tarah, Ibrahim ada dua orang adik-beradik yang bernama Tahur dan juga Haran. Haran ini mempunyai anak bernama Lut alaihissalam. Bermakna Ibrahim dengan anak saudaranya itu Lut. Lut itu anak saudaranya, ataupun Lut itu ialah pakciknya, itu ialah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi itu kaitannya. Sebab itu kita sebutkan, bermakna Ibrahim dan Lut ialah satu zaman yang sama, seperti yang kita baca kisahnya di dalam Al-Quran. Baik, kemudian kita lihat kepada keturunan Ismail. Ismail alaihi salatu wassalam ialah anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dikurniakan daripada perkongsian hidup dengan Siti Hajar, Sayyidatuna Hajar alaiha ridwanullah tabaraka wa taala. Kemudian berpindah mereka ke Makkah, dan di situlah Sayyidina Ismail alaihi salatu wasallam duduk dengan Bani Jurhum, kabilah Bani Jurhum, Bani Arab yang datang daripada Yaman, yang mana setelah daripadanya Nabi Ismail belajar daripada mereka bahasa Arab. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan bahasa Arab yang fusha. Sebab itulah Nabi Ismail betul belajar bahasa Arab daripada kabilah Jurhum yang datang daripada Yaman, tetapi Allah lah yang telah membuka lidahnya itu dengan Arab yang fasih, Arab yang baligh, Arab yang asli, yang original, yang Allah keluarkan daripada lidah Ismail alaihissalam, yang bukan asalnya daripada kabilah Jurhum. Sebab itu digelar juga Nabi Ismail adalah Nabi Arabi, yang fasih, yang asli, kerana dia bukan daripada asalnya, itu bukan daripada Jazirah Arabiyah, bukan daripada Jazirah Arab, datangnya itu daripada belah Palestin, Syam, di bumi Kan'an, di bumi Kan'an, yang mana tempat menetapnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi berpindahnya itu di Jazirah Arabiyah, lalu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar bahasa Arab. Dan suka kita sebutkan satu maklumat bahawasanya yang pertama yang menjinakkan kuda ialah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sebelum ini kuda-kuda liar, tidak ada yang menunggang. Seperti mana tidak ada orang tunggang zirafah ke dan haiwan-haiwan yang liar yang lain. Begitu juga pada asal sebelum Nabi Ismail, kuda itu tidak ada yang menunggangnya. Seakan-akan binatang yang liar di kawasan hutan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ismail ini, Nabi Ismail alaihissalam, yang pertama menjinakkan kuda, lalu menjadi tunggangannya, sehinggalah sekarang ini tunggangan orang-orang sekarang ini dah kuda-kuda. Subhanallah. Jadi begitu keutamaan ataupun keistimewaan Sayyidina Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam, beliau ini subhanallah tidak ada anak mempunyai makam ataupun kuburnya itu di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ialah kuburnya. Dikuburkan beliau di situ, dikuburkan juga Siti Hajar pun di situ. Baik. Adiknya itu ialah Ishaq alaihi salatu wassalam, dan Ishaq ini keluar daripadanya seluruh nabi-nabi Bani Israel. Nah, Ishaq ini mempunyai anak yang bernama Yaqub. Actually Sayyidina Ishaq mempunyai dua anak kembar. Satu bernama Yaqub, seorang lagi bernama Is. Kita akan sebut Is ni kenapa? Kerana ada kaitan dengan Nabi yang setelahnya. Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam mempunyai anak bernama Yaqub. Yaqub inilah dipanggil sebagai Israel, Bani Israel. Kemudian yang keluar daripadanya itu ialah anak-anak daripada jalur Bani Israel, yang keluar daripadanya Yusuf, keluar daripadanya Musa, Isa dan seterusnya. Jadi Yaqub ini mempunyai kembarnya, iaitu Is. Is itu diwasiatkan, pernah Sayyidina Ismail mewasiatkan kepada adiknya Ishaq untuk mengahwinkan Is itu kepada anak perempuan Ismail. Nabi Ismail ada mempunyai anak perempuan, jadi diwasiatkan kepada adiknya untuk dikahwinkan keduanya. Bila Is berkahwin dengan anak perempuan Sayyidina Ismail, datanglah anak yang bernama Rum.
seluruh kabilah ataupun Bani Rom itu, Roma itu semuanya daripada anak ataupun cucunya Ishaq. Yang berkahwin dengan anak perempuan Ismail. Subhanallah. Jadi Roma, orang-orang English ni, Bani Asfar ini, mereka ini daripada situ. Kenapa saya sebutkan? Kerana daripada Rom ini keluarlah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ialah daripada bangsa Rom. Subhanallah. Baik. Dan ada riwayat mengatakan Ayub ini mempunyai anak bernama Zulkifl. Ada yang mengatakan Zulkifl ini bin Ayub, ada yang mengatakan daripada yang lain. Jadi saya sebutkan ialah sebagai nak mengkaitkan antara mereka. Baik, Yaqub mempunyai anak bernama Yusuf. Ini sudah masyhur, Rasulullah bersabda, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Ini orang yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, 4 kali. Kenapa? Kerana Yusuf anak Nabi, Yaqub anak Nabi iaitu Ishaq anak Nabi iaitu Ibrahim AS. Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Baik, kemudian kita mengambil carta antara kaitan antara para nabi, ialah Sayyiduna tadi Is berkahwin dengan anak perempuan Sayyidina Ismail, keluar Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub ini ialah bangsa Rom, daripada bangsa Rom. Ibunya itu ialah salah seorang anak perempuannya Lut alaihi salatu wassalam. Nabi Lut alaihi salatu wassalam mempunyai 2 orang anak perempuan yang dibawa lari keluar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana nak diturunkan azab kepada kaumnya, maka diperintahkan untuk bawa keluar keluarganya. Nabi Lut alaihi salatu wassalam ada 4 orang sahaja anak beranak. Beliau, isterinya dan 2 orang anak perempuan. Isterinya itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana beliau ini juga antara orang-orang yang bersubhat dengan kaumnya, yang tidak beriman, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata lutin wa imra'ata nuhin wa imra'ata lut. 2 orang isteri di kalangan para nabi yang fail, yang tidak mendapat keberkatan nabi-nabi, wa iyadzubillah tabaraka wa taala, iaitu isteri Nuh dan juga isteri Lut alaihissalam. Jadi keluarlah Nabi Lut alaihissalam dengan keluarganya itu 2 orang anak perempuan. Salah seorangnya itu ialah ibu kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan salah seorang yang lain ialah ibu kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi Nabi Shu'aib ini ibunya juga, ada riwayat mengatakan ibunya, ada riwayat mengatakan neneknya, ialah daripada putri Nabi Lut alaihissalam, Shu'aib. Dan Shu'aib ini ialah sebahagian riwayat mengatakan Shu'aib ini ialah bapa mertua kepada Nabi Musa alaihissalam, yang ketika mana Nabi Musa keluar ke Madian, lalu dia dikahwinkan dengan salah seorang daripada anak perempuan seorang syekh. Istajarta fa innahu qawiyyul amin qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Kata sebahagian riwayat mengatakan, sebagai makluman bahawasanya perkara ini tidaklah yakin, kerana tidak ada yang yakin antara ini kecuali datang riwayat-riwayat yang datang daripada, kebanyakannya itu daripada Israiliyat. Jadi ada mengatakan bahawasanya itu ialah anak perempuannya Sayyidina Shu'aib alaihissalam. Jadi Nabi Musa mertuanya itu Shu'aib, Nabi Shu'aib itu ibunya itu ialah anak perempuan atau putri Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut, 2 putrinya, kedua-duanya itu dikahwini, dan keduanya itu melahirkan seorang anak yang Nabi. Salah seorang daripada putrinya Lut melahirkan Ayub alaihissalam, yang lain yang keduanya melahirkan Shu'aib alaihissalam. Adapun Sayyidina Zulkifl alaihissalam, ada riwayat mengatakan, ada sebuah mengatakan bahawasanya ayah beliau ialah Ayub, tapi ada mengatakan tidak. Kemudian apa yang lagi tinggal? Ilyas dan juga Ilyasa. Ilyas ini tidak ada kena-mengena dengan yang jalur yang telah disebutkan, tetapi beliau seorang nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Ilyasa mengatakan bahawasanya beliau ialah khalifah kepada beliau inilah yang Zulkifl, Nabi Zulkifl inilah khalifah kepada Ilyasa alaihi salatu wassalam, seperti mana yang datang riwayat oleh Ibn Abi Hatim dan yang sebagainya, yang telah disebutkan oleh Ibn Kathir dalam kitabnya
Qisasul Anbiya, bahawasanya Ilyasa sebelum nak meninggal dunia dia mencari khalifah. Dalam cerita yang panjang, cerita di antaranya dipendekkan cerita, seorang lelaki itu kata Sayyidina Ilyasa alaihi wasallam, siapa yang nak menggantikan aku mestilah berpuasa setiap hari, mestilah dia itu tidak marah, seorang yang tidak marah. Lalu bangun seorang di kalangan kaumnya, memang dia itu seorang yang berpuasa, seorang yang beribadah dan tidak marah. Lalu ditabalkan menjadi khalifah Nabi Ilyasa, dan riwayat mengatakan beliau itu ialah Dzulkifl alaihi wasallam. Kemudian Zakaria alaihi wasallam, Sayyidina Zakaria ini dan juga Sayyidina Yahya. Zakaria dan Yahya. Yahya itu ialah anak kepada Sayyidina Zakaria. Juga yang belum kita sebutkan tadi ialah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ialah anak beranak. Sulaiman bin Daud. Keduanya itu anak beranak. Zakaria dan Yahya juga ialah anak beranak. Kemudian yang terakhir yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Sayyidina Isa ini ada kaitan dengan Sayyidina Yahya. Kerana Yahya ini ibunya dengan ibu Sayyidina Isa ialah adik-beradik. Yahya anak ibunya bernama Asya', binti Imran. Mempunyai saudara perempuan yang lain yang bernama Maryam bintu Imran, adik-beradik. Jadi Sayyidina Isa dan juga Sayyidina Yahya ialah sepupu. Jadi subhanallah, ada juga riwayat mereka ini sezaman. Sayyidina Yahya dengan Sayyidina Isa juga sezaman, dan juga ada riwayat-riwayat yang telah disebutkan Sayyidina Yahya dan juga Sayyidina Isa kadang-kadang mereka ini bermusafir bersama-sama, travel bersama-sama. Mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Seperti mana riwayat Tabrani dan juga selainnya. Jadi itu sahaja yang dapat kita share. Yang terakhir ialah Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi, Nabi penutup segala nabi, Rasul penutup segala Rasul, yang mana seluruh Rasul-Rasul yang mulia, iaitu Rasul Ulul Azmi di kalangan Nabi-Nabi ini ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Ulul Azmi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ulul Azmi kerana mereka kesabaran dan juga cabaran mereka, ujian mereka yang besar. Tapi yang paling agung di kalangan mereka ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Jadi insya-Allah apa yang kita sebut ini saya tidak akan sebutkan sirah mereka kerana perlu banyak perkara-perkara yang perlu kita sebutkan berkenaan mereka. Cukup sahaja kita menyebutkan sedikit sebanyak yang dapat kita tahu di kalangan ada kaitan sesama mereka ini. Semoga apa yang kita dengar dapat kita belajar, dapat kita hayati, dapat kita insya-Allah cari silaturrahim dan juga kaitan kita dengan nabi-nabi terdahulu, kerana yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW akan beriman dengan rasul-rasul yang terdahulu. Dan yang telah disebutkan dalam riwayat dan juga ianya bersandarkan daripada nas Al-Quran dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, bahawasanya seluruh nabi-nabi di hari akhirat nanti yang menjadi saksi kebenaran mereka itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi nabi-nabi di hari akhirat mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami berjanji kami telah menyampaikan risalah kamu, telah menyampaikan apa yang telah kamu tanggungkan ke atas kami kepada kaum-kaum kami. Allah nanti bertanya, siapakah saksi-saksi kalian? Yang akan menjadi saksi-saksinya ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah tanya, wahai umat Muhammad, siapakah yang menjadi saksi kalian? Barulah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi. Begitulah kaitan antara umat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang terdahulu. Semoga kita mendapat syafaat mereka, mendapat keberkatan mereka, mendapat insya-Allah azam mereka, keazaman mereka dalam menyebarkan dakwah Allah Subhanahu dan ajaran Islam. Semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai lagi kita berjumpa di pengajian kita yang terakhir. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.